السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ولا تموتن اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita akan meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan kitab Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan karangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik, jadi kita sambung pada halaman dalam buku terjemahan halaman yang ke-136. Iaitulah kita kesinambungan daripada perbahasan berkenaan dengan luka pada bangkai tidak menyakitkan. Baik. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, baik, seorang yang benar-benar berilmu tidak akan merasa kesepian kerana sedikitnya kawan atau kehilangannya. Selama mana hati merasa ditemani oleh generasi pertama yang telah mendapatkan limpahan nikmat Allah, iaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka lah sebaik-baik kawan, teman. Kesendirian seseorang dalam rangka mencari apa yang dicita-citakannya merupakan bukti kebenaran dalam pencarian. Yang ini membahaskan berkenaan dengan apa kita dah sebut sebelum ini, berkenaan dengan apabila kita berada di atas jalan kebenaran, maka walaupun kita bersendirian, maka sepatutnya kita tidak merasa sedih, dan kita tidak merasa sepi, kerana apa? Kerana yang dikira adalah apa? Kebersamaan kita dengan golongan yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, iaitulah nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan juga salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik teman kita. Maka fatafarrudul 'abdu fi tariqi talabihi dalilun 'ala sidqi talab. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, maka bersendiriannya seorang hamba dalam jalan dia menuntut kebenaran ataupun jalan dia mencari kebenaran, maka itu menunjukkan benarnya pencariannya, benarnya pencariannya. Walaqad su'ila Ishaq ibn Rahawayh an mas'alatin fa ajaba anha faqila lahu inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yaqulu fiha bimithli qawlik faqala ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni 'alayha ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. Ishaq ibn Rahawayh pernah ditanya tentang satu masalah, lalu beliau menjawab tentang permasalahan tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya saudaramu Ahmad ibn Hanbal telah mengatakan perkataan seperti pendapatmu, telah berpendapat dengan seperti pendapatmu.
Maka kata Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah, ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni 'alaiha. Aku tak sangka ada seorang pun yang menepati aku dalam pendapatku itu. Walam yastawhish ba'da zuhuri shawab lahu min 'adamil muwafiq. Dan apa dan dia tidak merasa kesepian setelah mengetahui kebenaran secara nyata oleh tidak disepakatinya pendapat itu daripada orang lain. Di kata sini, saya tidak menyangka atau mengira bahawa ada seseorang yang berpendapat sama dengan pendapatku dalam masalah ini. Maksudnya dia tidak merasa kesepian setelah mengetahui kebenaran secara nyata. Disebabkan apa? Tidak adanya orang yang tidak bersepakat dengan pendapatnya itu. Sebab bila kebenaran telah nyata, maka seseorang tidak memerlukan orang lain untuk menjadi saksinya. Baik. Jadi maksudnya di sini, Ishaq ibn Rahawayh ni, satu hari dia ditanya tentang satu isu. Kemudian bila dia jawab isu tu, ada anak murid dia cakap pendapat engkau ni menepati pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, saudaramu Ahmad bin Hanbal. Kerana dia orang rakan pengajian. Baik. Lalu Ishaq ibn Rahawayh kata, maksudnya waktu dia bagi pendapat dia tu, waktu dia bagi pendapat dia tu dalam satu isu, dia tak pernah mengharapkan ada mana-mana orang menepati pendapat dia. Dia tak pernah mengharapkan mana-mana orang menepati pendapat dia. Kenapa? Kerana apabila kebenaran tu sudah nyata, maka dia takkan mempengaruhi sama ada yang muwafiq, ada yang menepati ataupun ada yang menentang. Perkara itu tak akan menyebabkan dia menjadi kesepian, kan? Dan tak perlu kepada saksi pun, sebab kebenaran itu adalah kebenaran. Contohlah kita bagi tahu macam zaman sekarang, bila isu berkenaan dengan apa, contohnya kita kata isu berkenaan dengan fatwa, perkara-perkara yang nawazil, isu-isu yang nawazil, seperti isu kita kata penjarakan dalam solat jemaah contoh. Baik. Kita akan lihat banyak pendapat. Tetapi kalau kita lihat pendapat ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang rasikh fil ilm, yang mendalam pengetahuan dan ilmu mereka, dalam istinbat mereka, jadi kita akan nampak jawapan yang sekata. So jawapan tu kita kata jawapan yang standard. Maksudnya dia, walaupun mereka tak pernah bertemu, mereka tak pernah duduk satu meja, mereka tak pernah berzoom ataupun kita kata bermeeting Zoom, tak pernah bertemu. Tetapi bila keluarnya fatwa daripada ulama-ulama daripada segenap penjuru, maka kita akan dapati adanya kesepakatan dari sudut pendapat tersebut, dari sudut perkara yang mereka ketengahkan, isu yang mereka selesaikan. Contohnya seperti wajib mengikuti perintah daripada waliul amr, pendapat ulama yang kita kata selari, wajib menepati SOP yang ditetapkan. So kita dapati ulama-ulama ahli sunnah sepakat. Kalau yang ada yang pendapat pelik-pelik ni, dia kadang-kadang tu bukan pendapat ulama pun, kadang-kadang dia tak tahu, kita pun tak tahu mari celah mana, datang tiba-tiba je pendapat datang. Tapi kalau kita tengok ulama, dia standard. Walaupun ada pada mulanya ada ulama yang tak setuju, tapi akhir sekali mereka tarik balik. Sebab apa? Sebab kebenaran tu adalah apa? Kebenaran tu dia tak boleh nak dihalang dengan apa-apa sekalipun. Dia akan, Allah Ta'ala akan jadikan dia sekata. Maksudnya itu kita bagi contoh lah, macam contoh isu yang berkenaan dengan isu-isu nawazil. Jadi sepatutnya kita kena ikutlah fatwa ulama-ulama yang dikenali. Bukan kita ikut fatwa mana-mana orang yang kita pun tak tahu kedudukan ilmu dia. Kadang-kadang tu itu yang menjadi masalah tu, bila kita tak ikut fatwa ulama. Baik, orang awam wajib bertaklid kepada ulama dalam isu yang
mereka tidak mampu untuk mengistinbat hukum dan sebagainya. Apatah lagi isu berkenaan dengan nyawa manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, urusan berkenaan dengan kecemasan, urusan berkenaan dengan ketakutan, urusan berkenaan dengan nyawa manusia ini bukanlah boleh kita ambil mudah. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jadi apabila datang kepada mereka khabar ataupun berita berkenaan dengan keamanan ataupun ketakutan, mereka lantas menyebarkannya. Kalaulah mereka kembalikan urusan tersebut kepada Rasul, kepada sunnahnya, kemudian kepada ulil amri minhum, kemudian kepada pemerintah, dan juga mereka yang dikira sebagai ulama dan umara di kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, sudah tentulah orang yang mengetahui cara untuk istinbat, mereka yang boleh menyelesaikan isu dengan istinbat, dengan fiqh, dengan kedalaman fiqh, kefahaman yang jitu, dengan kaedah-kaedah syarak, qawaid al-fiqhiyah, al-usuliyah, al-qawaidul usuliyah, qawaidul fiqhiyah, yang mereka yang mengetahui cara untuk istinbat, sudah tentulah mereka dapat menyelesaikan isu. La'alimahu alladhina yastanbitunahu walaula fadlullahi 'alaikum, kalaulah tidak kerana kurniaan Allah kepada kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila, sudah tentulah kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sahaja yang selamat. Jadi cuba kita tengok di negara-negara barat, apabila isu berkenaan dengan keselamatan nyawa manusia, pandemik, penyakit yang boleh memudaratkan dengan izin Allah, kemudian dengan perkara-perkara yang kita tengok berlaku hari ini, cuba kita tengok di negara barat, bila mereka tidak ada sistem agama yang membimbing dan mereka hanya berpegang pada freedom of speech, freedom of speech, speech yang bebas, yang terbuka, yang tidak ada limit, tidak ada had dan batasannya. Jadi sebab itulah kita lihat mereka dengan menggunakan emosi dan hawa nafsu mereka melakukan demonstrasi menentang kerajaan supaya jangan wajibkan memakai penutup muka, buat ramai-ramai demonstrasi, dah menambahkan menambahkan lagi pandemik tu, menambahkan lagi jangkitan. Kita tengok baru-baru ni di negara jiran kita Indonesia, semoga Allah menjaga saudara-saudara kita muslimin, kaum muslimin di Indonesia, mereka mula melakukan demonstrasi terhadap isu yang mereka tak setuju, dan itu dapat merumitkan lagi, mengeruhkan lagi keadaan, tidak membantu sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok, Islam mengajar kita konsep ketaatan kepada pemerintah. Kerana kalau kita semua nak ikut kepala kita masing-masing, habislah, rosak masyarakat dan rosak agama. Kalau semua orang saya ada pendapat, saya ada pendapat, saya rasa macam ni, saya rasa tak apa, kita keluar je, saya rasa tak perlu pun ikut SOP, saya rasa tak perlu pun kita buat penjarakan sosial atau penjarakan fizikal, tak perlu. Semua kalau nak ikut kepala akal kita, rosak, tak ada sistem. Dan itu yang berlaku di barat. Mereka tak boleh nak kontrol rakyat mereka, disebabkan oleh freedom of speech tu terlampau, kita kata melampaui batas, tidak ada limit, tidak ada batasan. Dan termasuklah isu-isu yang lain, mengkritik pemerintah tu sampai tahap mengaibkan, kemudian dididik dengan perkara-perkara yang kita kata yang tidak membantu sebenarnya, bahkan mengeruhkan lagi keadaan, boleh menghasut orang ramai.
dengan hasutan-hasutan. Jadi ini kalau kita tengok, Islam tak mengajar perkara tersebut. Islam menutup kerosakan dan menutup perkara-perkara yang boleh membuka kepada kerosakan, yang boleh membuka ruang kepada kerosakan. Sebab itulah Allah Ta'ala tutup ayat tu dalam surah An-Nisa tu. Allah kata, walaula fadlullahi alaikum. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah kepada kamu. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalian pun akan ikut syaitan kecuali sedikit. So kita tengok hari ni memang jelas COVID-19 ini ianya makin tidak dapat dikawal ataupun makin bertambah kes. Jika kita teliti balik, berpunca daripada segelintir masyarakat yang menganggap bahawasanya COVID-19 ini adalah semata-mata konspirasi ataupun semata-mata perancangan daripada Yahudi ataupun Nasrani ataupun musuh-musuh Islam, semata-mata untuk kononnya untuk melakukan kerosakan ataupun mengurangkan bilangan umat Islam dan sebagainya. Kita katakan, jika kita bercakap atas dasar waham, atas dasar hanyalah sangkaan, sedangkan apa yang kita tengok pada mata kepala kita, kita lihat dan kita dengar, cuba kita dengar orang yang menjadi petugas barisan hadapan, bagaimana mereka menceritakan betapa payahnya, betapa mereka perlu bersabar dalam mendepani pesakit-pesakit yang positif COVID-19. Kita juga boleh tanya orang yang pernah kena. Kita boleh tanya orang-orang yang berada di barisan hadapan, frontliner. Takkanlah kita tidak ada rasa sekelumit rasa kasihan, tidak ada rasa sekelumit rasa rahmat, rasa rahmah terhadap orang-orang yang terpaksa menghabiskan waktu mereka, terpaksa bertungkus lumus untuk memastikan pandemik ini dikawal. Kalau kita tengok apa kita punya ketua pengarah kesihatan, kadang-kadang kita nampak mata yang tak tidur malam, mata yang letih. Kita tak tahu apa yang mereka hadapi. Sekurang-kurangnya kita menghargai. Begitulah juga pemimpin-pemimpin negara kita yang bertungkus lumus nak memastikan perkara-perkara kita kata pandemik ini maksudnya dapat dikawal. Kita tolak tepilah orang politik yang dia sibuk dengan politik tu. Kerana kita tahu, kerana politik ini, khususnya politik demokrasi ni, memang itu tabiat dia. Dibina di atas apa? Propaganda politik. Politik demokrasi ni dia takkan hidup melainkan dengan propaganda. Kalau kita jadi budak-budak, kalau kita jadi hamba-hamba demokrasi, ini istilah yang digunakan oleh sebahagian ulama, budak-budak demokrasi, hamba-hamba demokrasi. Apa maksud budak-budak dan hamba-hamba demokrasi? Kita hanya ikut saja. Maksudnya kita ikut propaganda. Maksudnya kalau propaganda tu disebarkan, kita pun turut menjadi orang yang ada saham menyebarkan propaganda. Menyebarkan teori-teori yang tidak bersumber daripada sumber yang benar dan yakin. Kita adalah orang yang dikira sebagai orang yang menghambakan diri kepada demokrasi itu. Sebab itu ni bahaya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Samma'una lil kadhib. Mereka banyak mendengar perkara dusta. Samma'una lil kadhib. Dia suka dengar benda-benda yang dusta. Al-kadhib. Benda-benda yang buhtan, benda-benda yang bersifat propaganda. Dan kita tahu setiap negara mereka ada kepentingan masing-masing. Dan setiap individu juga ada kepentingan masing-masing. Orang politik dia ada kepentingan dia. Begitulah juga orang-orang yang tertentu ada kepentingan dia. Jadi sepatutnya kita tak hanyut. Kita tak hanyut dengan kepentingan mana-mana kelompok. Katakanlah kita kata COVID-19 ni konspirasi sekalipun. Apa yang kita boleh buat? Adakah kita menambahkan lagi kes
adakah kita menyusahkan lagi saudara-saudara kita di bahagian hadapan, petugas-petugas kesihatan? Adakah kita menambahkan lagi beban kepada mereka? Katakanlah kita kata COVID-19 ni konspirasi lah, tak apa. Kita terimalah kata. Apa yang kita buat? Adakah kita menambahkan lagi beban mereka? Adakah kita menambahkan lagi kebencian masyarakat kepada pihak pemerintah, kepada pihak yang nak mengurus takbir, kepada pihak yang kita kata yang diamanahkan untuk menjaga dan mengawal rakyatnya? Sebab itu kita kena fikir 2-3 kali. Sebab tu Ana nak ajak kat sini. Ana tak mau bincang tentang teori konspirasi atau tak, tapi nak bagi tahu dekat kita. Kalaulah dia macam ni, ada orang yang dia percaya teori konspirasi tu, tapi dia tidaklah paranoid. Maksudnya dia taklah sampai dia menuduh orang lain dengan sesat ke, dengan ejen dajjal ke. Ni kadang-kadang tu sampai panggil kawan tu dapat Tan Sri, dipanggil apa? Dipanggil tu dia tukar, dia gelar dengan syaitan. Subhanallah. Ini mana adab? Ini kalau kita tengok di media sosial memang penuh dengan apa? Penuh dengan kemungkaran, rosak akhlak. Jadi itu menunjukkan lazim yang batil, menunjukkan apa yang dipegang juga batil. Kerana kalau kita beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis-hadis Nabi SAW yang jelas, ia akan menuntun kita untuk menjadi orang yang berakhlak dalam kita berinteraksi. Kalau kita tak setuju, maka kita boleh bagi hujah kita. Tetapi jangan kita menjadi orang yang menyusahkan lagi bahagian hadapan petugas-petugas kesihatan khususnya. Kerana kita tahu dan kita lihat betapa susahnya nak handle isu berkenaan dengan pandemik ni. Kita di belakang duduk berbisik-bisik, duduk berkonspirasi, bergosip-gosip, tetapi sedar tak kita ada orang yang dia terpaksa meninggalkan anaknya, terpaksa dipisahkan dengan anaknya, ada yang tak sempat nak tengok yakni pengurusan jenazah ataupun apa dia saudaranya yang meninggal akibat COVID-19 yang ditanam tanpa dia boleh hadir pada proses penanaman ataupun ketika upacara penanaman dikubur. Apa perasaan kita? Sebab itu sebelum kita nak buat sesuatu, sebelum kita nak ungkapkan sesuatu, maka kita kena fikir. Sebab itu kita, Tuan cakap, berkenaan dengan pandemik ini, maka kita balik kepada Al-Quran. Al-Quran suruh kita serahkan kepada ulil amr. Kita tak diperintahkan untuk buat kajian ataupun kita buat jadi detektif ke, nak cari siapa yang buat ni, siapa yang gini-gini. Kalau kita dapat cari segala macam, apa yang kita boleh buat? Bolehkah kita pergi serang negara-negara yang buat benda ni? Mana kekuatan kita? Kita tak ada apa pun, kita tak ada kekuatan. Sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya mematuhi arahan waliul amr. Dan diserahkan urusan ini kepada ulil amri, kepada ulama dan umara. Kerana ini isu berkenaan dengan apa? Isu berkenaan dengan nyawa manusia. Kalau kita ada pendapat peribadi ke apa, simpan dulu. Dia kita kata apa? Settle. Tapi kadang-kadang ada orang dia mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri, ini susah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman kalian, salah seorang di kalangan kalian, sehinggalah dia menyintai apa yang ada pada dirinya ataupun apa yang dia menyintai untuk saudaranya seperti apa yang dia menyintai untuk dirinya. Jadi sepatutnya kita membantu, bukan kita menambahkan lagi kerumitan dengan kita bawa isu-isu yang tak sepatutnya, kita menimbulkan apa? Keraguan. Tolak tepilah orang politik tu memang nak buat macam mana, memang itu perangai mereka. Tak ada fikir tentang rakyat. Hanya fikir tentang apa? Fikir tentang tembolok masing-masing. Tu politik punya biar dekat dia orang. Tetapi kita sebagai seorang muslim mukmin, yang kita mengaku kita mengikut Nabi SAW, sepatutnya kita fikir dulu tindakan kita. Apa yang kita nak katakan, apa yang kita nak ungkapkan,
tambah-tambah lagi dalam keadaan yang pandemik ini masih belum berakhir. Sebab itu kita kena faham. Maksudnya tanggungjawab kita adalah apa? Untuk bekerjasama dengan kaum muslimin, dengan pemerintah mereka, dengan ulama mereka, supaya menenangkan lagi keadaan. Bukan kita menyerabutkan lagi orang. Dengan kita buat, kita dengan sibuk dengan apa? Dengan politiknya, kemudian dengan disebarkan berita-berita palsu, disebarkan dengan teori-teori yang tak memberi apa-apa manfaat. Sepatutnya waktu macam ni kita bertadarru' kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanfaatkan masa yang ada untuk mengajak manusia kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan mengajak kepada teori-teori yang kita pun tak tahu kebenarannya. Kita pun kalau kita bawa dekat orang link yang kita share, apa ke berita yang share, orang boleh tolak macam tu saja. Tapi kita anggap benda tu sebagai apa? Sebagai perkara yang seakan-akan macam Quran pula kena terima. Sedangkan kita hanya diperintahkan untuk apa? Mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dah, konspirasi ni memang orang kafir akan buat konspirasi makrul laili wan nahar. Allah kata konspirasi ni, tipu daya ni, dia orang putih, orang kafir ni, bukan orang putih lah, orang kafir, Yahudi dan Nasrani ni dia takkan tidur. Makrul laili wan nahar. Dia konspirasi ke atas orang Islam ni siang malam pagi petang. Itu sifat dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Makrul laili wan nahar. Makrul laili wan nahar. Konspirasi yang berlaku siang malam pagi petang, menjauhkan manusia daripada agama Allah, menjauhkan manusia daripada tauhid, menjauhkan manusia daripada sunnah Nabi, mendekatkan manusia kepada kesyirikan, mendekatkan manusia kepada pelanggaran, kepada kemungkaran. Itu konspirasi. Mengajak orang jauh daripada Al-Quran dan sunnah, mengajak orang jauh daripada menuntut ilmu yang sahih. Itu konspirasi yang jelas-jelas. Kenapa kita tak sibuk dengan menentang konspirasi yang jelas-jelas ini? Dengan menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah Nabi. Itu jelas. Itu sebenarnya. Bukan kita menyebarkan benda yang tak pasti. Benda yang tak ada dalil. Yang tak ada dalil menyokong. Hanyalah waham yang dibina di atas waham. Zan dibina di atas zan. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian. Ustaz. Ya. Ustaz, ada soalan dekat chat. Dekat chat. Baik. Kita tengok soalan. Ya. Ustaz, adakah corona ini berpunca dari perbuatan tangan-tangan manusia? Macam mana contohnya dikatakan perbuatan manusia? Baik. Ana dah cakap dah. Ana dah sebut dah dalam kelas ana sebelum ni. Maksudnya waktu awal berlakunya COVID-19. Tak salah ana kelas ni jugalah, kelas tazkiyatun nafs. Ana dah sebut dah bahawasanya pandemik ini adalah, kalau base pada Al-Quran dan Sunnah, memang Nabi SAW dah bagi tahu ianya adalah peringatan, zajrun. Dia adalah amaran daripada Allah. Ianya adalah azab daripada Allah. Dan busyra untuk orang-orang beriman. Khabar gembira untuk orang beriman. Kan? Itu dia punya basic dia. Nabi SAW sebut tentang pandemik. Nabi sebut tentang ta'un. Walaupun ta'un itu tak sama 100% dengan pandemik sekarang, tetapi sifat dia sama. Sifat dia adalah merebak dengan cepat, merebak dengan pantas. Baik. Jadi anda dah sebut dah. Kalaulah ada dua kemungkinan. Sama ada ianya adalah dilakukan oleh tangan-tangan manusia, dia tak menafikan itu adalah bentuk apa? Zajrun wa azabun yang kita sebutkan sebelum, iaitulah dia adalah azab dan juga peringatan daripada Allah. Kerana memang kita kata antaranya Allah, setiap sesuatu Allah jadikan sebab. Allah jadikan sebab. Maksudnya Allah Ta'ala tak cipta sesuatu tu dengan terus ada macam tu. Ada sebab. Sudah tentulah ada sebab-sebab dia. Cuma kita dalam konteks kita bincang tentang coronavirus ni, COVID-19 ni, banyaklah orang duk bincang tentang apa sebab dia ginilah, negara ni buatlah, China buatlah, Amerika buatlah, ini buatlah, geng ni buatlah, untuk jual vaksin lah, inilah bla 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 bla. Banyak kita dengar, banyak rumours. Jadi ini
Allah Ta'ala tak perintahkan kita untuk bincang tentang perkara yang kita tak jelas. Allah perintahkan kita untuk menghadapi, berinteraksi dengan perkara yang jelas. Sekarang ni perkara yang jelas ada di hadapan mata kita. COVID-19 ini dia boleh membunuh. Itu jelas. Terbukti dia boleh memudaratkan. Dia boleh memudaratkan kesihatan. Yang ni semua sepakat. Orang yang percaya konspirasi pun percaya sepakat, tak percaya try dia kena. Kan? Okey, kena dulu. Dan orang yang tak percaya konspirasi pun dia pun sepakat. Semua ni kita sepakat. Benda yang kita sepakat, kita kena sepakat. Kan? Maksudnya dia boleh memudaratkan. Kerana Allah Ta'ala jadikan sesuatu ada sebab. Cuma kita tak diperintahkan untuk sibuk untuk mencari apa sebab tu. Tambah-tambah lagi sebab yang kita tak mampu nak hadapi pun. Kan? Even kalau dia orang buat, apa yang kita boleh buat? Sebab itu kita kena balik kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. So Al-Quran dan Sunnah itu solution. So Al-Quran dan Sunnah dalam isu berkenaan dengan pandemik, isu berkenaan dengan ketakutan, isu berkenaan dengan nyawa manusia, Al-Quran bagi garis panduan, kita kena serah kepada ahlinya. Kena serah kepada ahlinya. Tak boleh kita pandai-pandai. Dan tak boleh kita masing-masing kita keluar pendapat sendiri. So waktu ini, hukum pemerintah lah yang menjadi ketetapan. Di saat ketakutan, di saat peperangan, di saat kita kata tersebarnya ketakutan, kebimbangan, pandemik macam ni. Termasuk pandemik ni kalau kita tengok balik, sebelum ni anda dah pernah sebut tentang diumpamakan seperti peperangan. Peperangan dengan sesuatu yang kita tak nampak. Sesuatu yang kita tak nampak. Yakni itu virus yang kita tak nampak. Sebab itu Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang takwil bagi peperangan, beliau mentakwilkan mimpi peperangan ialah pandemik ataupun taun. Maksudnya kita memang berperang. Berperang maksudnya berperang dengan sesuatu yang kita tak nampak. Jadi sepatutnya itulah yang kita hadapi. Kita bayangkan suasana perang. Kalau kita berperang, kalau tak ada pemerintah, kalau tak ada pemimpin, kalau tak ada komander, rosak. Kita akan kalah. Kita akan senang dikalahkan. Sebab itu kita kena faham, situasi kita dengan COVID-19 ini, masih lagi kita berperang. Masih lagi kita kata menghadapi satu makhluk Allah yang kita tak nampak. Tolak tepi kita nak percaya konspirasi ke, tolak tepi. Kita dah sebut tadi, kalau dia konspirasi sekalipun, kita boleh buat apa? Takkan kita nak menyerahkan nyawa manusia kepada konspirasi tersebut. Dengan kita mengatakan tak perlu ikut SOP, tak perlu penjarakan fizikal, tak perlu penjarakan sosial, tak perlu tutup muka, tak perlu jadi macam apa di barat, di Spain, di US. Kerana disebabkan terlampau kita kata jiwa anarki tu, dia dah menapak. Dia rasa nak memberontak. Ini sebenarnya perangai iblis. Perangai iblis, dia aba wastakbara. Dia liar dan angkuh. Dia enggan, dia tak mau tunduk pada perintah Allah. Dan dia sombong. Dia mementingkan diri sendiri, lalu dia sombong. Dan kalau kita tengok orang yang orang yang menyeru manusia supaya tak ikut SOP, sama ada dia orang yang ada kedudukan ke, ustaz ke apa ke, kalau dia keluar fatwa, dia cakap dekat orang supaya jangan ikut SOP, ataupun dia kata kita tak perlu takut, COVID-19 ni makhluk Allah juga. Ini yang kita kalau tengok balik awal-awal muncul COVID-19 ni, bila tersebarnya lebih tersebar lagi pada awal kemunculan COVID-19 ni, disebabkan oleh apa? Kita ingat tak bagaimana keluarnya fatwa-fatwa yang mereka kata kita jangan takut, kita jangan takut, kemudian akhir sekali makin merebak. Maksudnya di sini kita nak bagi tahu apa yang kita kena buat. Kerana ada benda yang kita mampu buat. Allah Ta'ala takkan membebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Kemampuan kita sekarang ni adalah apa? Bagi kita sebagai orang awam, masyarakat awam, kemampuan kita adalah kita mengikut SOP yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau ada kekurangan, kita boleh
tegur ataupun kita boleh bagi pandangan pada tempatnya. Tetapi jangan sampai kita meremehkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Walaupun kita tahu ada undang-undang yang kita tak setuju, tetapi kalau melibatkan nyawa manusia, maka kita waktu tu kita kena apa? Kita kena tawakuf, kita kena stop, maksudnya kita jangan pentingkan diri sendiri. Yang kita tahu ada benda yang kita tak boleh terima, tetapi ingatlah, urusan berkenaan dengan nyawa manusia ni kita tak boleh buat main-main. Tak boleh buat main-main. Kita bimbang dan kita takut disebabkan oleh kenyataan kita, disebabkan oleh saranan kita, disebabkan oleh fatwa kita. Kalau ianya menjadi asbab tertumpahnya darah seorang manusia, darah satu jiwa, tertumpahnya satu jiwa, kita akan tanggung di akhirat kelak kalau kita menjadi sebab. Ini khusus untuk siapa? Untuk orang yang ustaz ke, orang yang bagi fatwa ke, dia kata tak perlu ikut SOP tu. Ini yang menjadi masalah. Itu sebab disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kenapa COVID-19 ni susah kita kata nak berkurang. Disebabkan oleh fatwa-fatwa yang menyeleweng, kenyataan-kenyataan dan tindakan orang yang tidak bertanggungjawab, yang tak mahu, kita kata yang mementingkan diri sendiri. Sebab itu kita fikir balik, 2-3 kali kena fikir. Cuba kita bayangkan orang-orang yang bekerja, frontliner, yang mereka bersusah payah, mereka pakai baju yang plastik tu. Kalau kita tengok seksanya, panas lagi. Dalam hospital tu tak boleh buka kipas pun. Dan dahsyat kalau kita tengok. Dan kita dengar sendiri daripada pengalaman orang yang dengar macam mana susahnya. Takkanlah kita tak ada rasa sekelumit rasa rahmat, rasa kasihan. Sebab itulah kita zahirkan rasa kasihan kita itu dengan apa? Kita bantu, kita tolong. Walaupun kita ada benda yang kita percaya apa-apa ke, rancangan apa-apa ada yang kita pernah baca ke apa, kita letak tepi dulu. Kita settle dulu. Kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala doa, semoga Allah Taala angkat wabak ni. Dengan kita bantu. Kita bantu ikut SOP, ikut perintah. Nampak? Dan dengan kita ikut dan taat pemerintah, ketaatan kita kepada pemerintah ini, kita akan dapat pahala. Kita akan dapat pahala. Berbeza dengan orang yang menyeru kepada untuk tidak taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, maka dibimbangi, maka ianya akan membawa dan mengundang kepada dosa. Wallahu musta'an. Baik, balik pada perbahasan kita. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wal qalbu yubsiru al-haqqa kama tubsiru al-'ainu asy-syamsa fa idza ra'a ar-ra'i asy-syamsa lam yuhtajju aw lam yuhtajju fi 'amalihi aw lam yuhtajju fi 'ilmihi biha wa i'tiqadihi annaha tali'ah ila man yashhadu bidzalika wa yuwafiquhu 'alayhi. Baik, hati ni boleh melihat kebenaran sebagaimana mata boleh melihat matahari. Apabila seseorang melihat matahari, maka dia tak perlukan lagi orang lain untuk menguatkan, untuk menjadi saksi ataupun untuk meneguhkan atau menguatkan penglihatannya ataupun untuk menyetujui pandangannya ataupun pendapatnya bahawa matahari dah nampak. Baik, jadi begitulah kebenaran. Begitulah kebenaran. Tabiat kebenaran ni maksudnya datanglah macam mana sekalipun orang cuba untuk menolak kebenaran, cuba untuk menghalang kebenaran, orang takkan boleh tolak. Sebab apa? Sebab dia sejelas matahari. Kita kata seterang mentari. Sejelas matahari. Yang sangat jelas. Bila kita bawa ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan pegangan ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam setiap isu, dan sama ada isu berkenaan dengan akidah, dalam isu asma' wa sifat, dalam isu uluhiyah, ubudiyah, dalam isu rububiyah, dalam isu berkenaan dengan apa-apa segala isu, maka kita akan nampak terangnya dalil, terangnya bukti, hujjah dalam isu sunnah dan bid'ah, dalam isu tauhid dan syirik, terang. Dan tak ada orang boleh menolak kecuali orang itu memang orang yang buta mata hati. Baik,
kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa ma ahsana ma qala Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail al-ma'ruf bi Abi Syamah fi kitab al-hawadith wal bid'ah haythu jaa al-amru bi luzum al-jama'ah haythu jaa al-amru bi luzum al-jama'ah fal muradu bihi luzum al-haqq wa ittiba'ihi wa in kana al-mutamassik bihi qalilan والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. Baik. Sungguh indah apa yang diungkapkan oleh Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail yang ma'ruf dengan gelaran Abi Syamah di dalam kitabnya Al-Hawadithu wal Bid'ah. Ini kitab yang membahaskan tentang apa? Kitab membahaskan tentang pengingkaran imam terhadap bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baharu yang diadakan dalam agama. Itulah Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'i wal Hawadith. Baik. Ketika dia mengatakan datangnya perintah untuk kita melazimi jamaah. Apakah yang dimaksudkan dengan melazimi jamaah? Maksudnya, kata Imam Abu Syamah, maksudnya ialah apa? Kita melazimi kebenaran. Luzumul haqq wa ittiba'ihi. Kita melazimi kebenaran dan mengikutinya. Walaupun orang yang berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan. Ini kita jangan salah faham. Ini dalam perkara yang sudah jelas dalilnya, yang sudah jelas ijma'nya, yang sudah jelas akan apa? Kesepakatan para ulama salaf. Jangan kita pandai-pandai kita ambil isu ni, kita pergi letak dekat apa? Isu berkenaan dengan COVID-19 tadi. Maksudnya kita letak pada isu yang tak jelas tadi. Teori konspirasi dan sebagainya tak jelas. Jadi kita letakkan kononnya biarlah kita sikit, yang lain semua rosak, kemudian kita pun mengatakan orang lain semua tak betul. Sebab kita pegang benda yang padahal pada hakikatnya pegangan kita tu tak ada mana-mana ulama salaf yang bersepakat pun. Isu pun isu nawazil, nama pun isu nawazil. Apa maksud isu nawazil? Isu yang tak pernah berlaku. Maksudnya apa? Ulama ada ijtihad. Macam solat jamaah, kita kata jarak saf. Kajilah dalam kitab fiqh. Kaji dalam kitab fiqh. Bukalah mana-mana kitab fiqh. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, ataupun kita kata tidak ada seorang pun ulama yang berkeras dalam isu berkenaan dengan saf ni. Lebih-lebih lagi apabila kalau kita tengok balik, ulama mengatakan bahawasanya apa? Hukum merapatkan saf itu sendiri adalah mustahab. Sebab itu kita kena faham perbahasan ulama ni dari sudut apa? Perbahasan yang lebih luas. Kalau kita nampak dalam konteks yang sempit, sebab itu dia akan jadi sempit. Sedangkan fiqh ini sifatnya adalah apa? Fiqh ni dia sifat dia kita kata apa? Dia fleksibel. Manhaj salaf, kita kena faham, manhaj salaf ni, dia isu fiqh ni dia fleksibel. Sebab itu diberikan ruang ijtihad. So Allah Ta'ala nak uji kita. Nak uji macam mana kita nak berinteraksi dan macam mana, sejauh mana iman kita. Dan Allah Ta'ala bagi kepada ahlul ilm authority untuk berijtihad. Walaupun hal tersebut kalau kita nampak ada nas, tetapi nas ini bukan satu saja tabiat dia. Semacam kita dah sebut dalam kelas-kelas kita, Al-Quran dan Sunnah ni kita tak boleh faham ambil satu hadis saja. Kemudian daripada satu hadis kita bina kaedah kita. Ataupun satu hadis tu kita melazimkan sesuatu hukum yang pasti. Tak, bukan macam tu tabiat dia. Sebab itu kita kena serahkan kepada ahlul ilm. Bila ulama dah keluar fatwa, kemudian ada dah kaedah-kaedah yang dikeluarkan,
kawaid yang diistimbatkan. Yang diistimbatkan kaedah-kaedah itu daripada Quran dan Sunnah. Kerana Quran dan Sunnah ni bukan satu dua. Buka Al-Quran ada berapa ayat? Hadis Nabi SAW bukan satu atau dua. Bukan hadis yang kita hafal tu saja. Kita hanya ingat satu hadis. Okey, kewajipan kita ingat, okey, waktu solat wajib rapatkan saf. Ulama ni dia lagi tahu lebih daripada kita. Dia lagi tahu lebih daripada kita. Kita duk rasa macam inilah sunnah, rapatkan. Kena rapat tu, kena rapat, tak boleh. Sikit. Lalu kita menghukum orang lain yang tak rapat tu sebagai bid'ah lah, kemudian sebagai ikut dajjal lah, tak ikut sunnah Nabi lah. Itu kerana kejahilan dah dan kegopohan kita menuntut ilmu. Sebab itu kenapa kita kena menuntut ilmu. Kita kena belajar. Jangan kita rasa kita dah pandai kemudian kita nak condemn pula. Mereka yang ulama ni, yang Nabi SAW kata idza ijtahadal mujtahidu atau idza ijtahadal hakimu fa idza fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Tengok, Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Kenapa kita tak mau ambil satu hadis ni? Kita hanya ambil hadis wajib apa? Ni kita ambil satu hadis kata Nabi SAW suruh rapatkan saf. Kemudian kita buang hadis Nabi SAW bagi kebenaran untuk mujtahid, untuk ulama berijtihad. Nabi dah bagi tahu, idza ijtahadal hakimu, bila seorang alim, bila seorang ulama, bila seorang mufti, bila seorang mujtahid, ulama berijtihad dalam isu yang mereka diberikan ijtihad, diberikan autoriti untuk mereka ijtihad, iaitulah isu fiqh. Fa asaba, bila mereka menepati kebenaran, falahu ajran wa ajran. Bila mereka menepati kebenaran, Nabi kata bagi mereka 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau mereka salah, mereka dapat pahala juga, 1 pahala. Mereka tak dapat dosa. Tapi kita yang jahil, apa lagi bodoh, jahil lagi, apa lagi, kita lah, kita bukan kata kat orang, kita yang jahil. Bahasa Arab pun wahumahum pun tak lepas lagi. Wahumahum, ya humahunna, anta antuma antum, itu baru bahasa Arab level, bahasa Arab. Kemudian baca Quran pun tak faham. Kena tengok terjemahan dulu. Terjemahan pun, kalau terjemahan tu salah, kita pun tak faham. Kita pun ikut. Lagi apa lagi? Hadis pun kita pun tak boleh baca hadis tu dalam bahasa Arab pun. Kena terjemah juga. Terjemah pula salah pula. Kita lah nak bagi tahu kita. Kekurangan kita. Kita bukan ulama. Bila kita tahu, kita sedar diri kita ni bukan ulama, letaklah kedudukan kita pada tempatnya. Kata para ulama salaf, i'rif qadrak. Tahu kedudukan kita. Bila ulama ni, Nabi SAW bagi tahu mereka dapat autoriti untuk berijtihad dalam isu-isu yang tak ada lagi sebelum ni. Isu yang tak pernah berlaku pada zaman sahabat Nabi. Ya, ta'un berlaku pada zaman sahabat Nabi, tetapi dia tak sama 100% dengan zaman kita. Ruang ijtihad tu masih dibuka. Sebab tu kita kena serahkan kepada ahlinya. Bukan kita syok sendiri. Tengok Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah. Macam mana awal-awal. Dia pun pada awalnya dia kata wajib melaksanakan hadis. Bila dia tengok fatwa ulama-ulama lain, antaranya Hay'ah Kibar Ulama, tengok Syekh Abbad. Sedangkan Syekh Abbad ni, semua kita kata kerusi-kerusi di Masjid Nabawi tu semua murid dia. Yang mengajak dekat Masjid Nabawi tu, kursi semua yang mengajak kat Masjid Nabawi tu, kebanyakannya, majoritinya anak murid dia. Bahkan semua anak murid dia. Dia mengajar di Masjid Nabawi lebih daripada 50 tahun. Separuh kurun. Separuh abad. Maksudnya apa? Alim, Rabbani, muhaddis, faqih. Dia kata kalau dah kibar ulama dah keluar, Hay'ah Kibar Ulama dah keluar, kata boleh solat merenggangkan saf dalam jarak yang ditetapkan, aku ikut, aku tarik balik.
tawaduk. Kerana dia tahu ulama ada kedudukan dia. Tapi kita ni siapa? Entah apa-apa mengaji pun malas. Quran pun baca tak baca. Hari-hari duk main Facebook je. Kalau main Facebook tu main sebarkan kebaikan tak apa tu. Main apa lagi game je, kaki game. Quran pun tak faham, tiba-tiba kita nak tolak fatwa ulama. Sedar diri sikit. Kan? Wallahul musta'an. Sebab tu kita kena faham. Baik, jadi yang dimaksudkan dengan sini, yang dimaksudkan dengan melazimi jamaah ini, iaitulah jamaah sahabat Nabi, kebenaran. Dan termasuklah manhaj para sahabat Nabi, mereka fleksibel dalam isu fiqh. Ini kena tekankan. Jangan kita samakan semua isu, semua topik dalam agama ni, semua kita jadikan satu je. Semua ni manhaj. Semua ni akidah. Tak. Orang yang mendakwa kononnya isu berkenaan dengan, contoh kita bagi isu berkenaan dengan bumi ni bulat ataupun flat. Lalu dia mendakwa isu ni adalah isu usul i'tiqad, usul akidah. Orang ini adalah orang yang zalim. Kenapa? Kerana dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kerana apa maksud zalim? Iaitulah wad'u syai' ala ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Macam orang yang duk gaduh isu apa? Flat earth. Bumi ni datar ke atau bulat? Kemudian dia bergaduh. Kemudian dia akan seakan-akan dia menganggap bahawa isu tersebut adalah apa? Akidah. Salah. Dia zalim. Sama juga. Dia anggap bahawasanya isu berkenaan dengan konspirasi COVID-19 ni ke, dia ingat macam akidah dan manhaj. Ini juga zalim. Sama juga orang yang zalim juga adalah orang yang menganggap bahawasanya merapatkan saf itu adalah isu manhaj, isu akidah yang tak boleh siapa menentang. Lalu dia pun mengeluarkan orang yang apa, ataupun dia pun sinis kepada orang yang ikut SOP. Ini orang yang zalim. Wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Orang yang dah ada pemikiran macam tadi. Sedangkan manhaj sahabat, termasuk manhaj sahabat Nabi, mereka menerima flexibility dalam isu fiqh. Isu yang kita boleh ijtihad, tak apa. Kita jangan keras sangat. Jangan keras sangat. Sebab apa? Sebab dia ada ijtihad. Kalau kita kata tak ada ijtihad, maksudnya kita zalim. Kita zalim. Banyaklah isu lagi kan. Macam pinjaman bank. Kita tak boleh kata ijma' benda tu. Ada khilaf. Memanglah terbahagi kepada bank tu konvensional dengan Islam, kemudian kita buat macam-macam. Tapi bila benda tu still ada khilaf di kalangan ulama, kita kena akui ada khilaf. Contohnya macam pinjaman bank untuk kita kata daripada bank produk kita bank Islam yang akadnya berbeza. Akad untuk pinjaman tu berbeza. Dan itu ada perbahasan dia lah. Dan kenalah rujuk kepada ahli dia. Kalau tak, kita zalim juga. Kemudian kita pun dengan rakusnya kita menghukum semua orang yang buat pinjaman daripada bank ni semua riba. Semuanya apa? Dah ikut sistem Dajjal. Semua dah kononnya dikata macam-macam istilah yang keluar. Ya, yang riba tetap riba. Tetapi yang apa? Yang bukan riba kita tak boleh kata riba. Macam mana kita nak tahu? Mengaji, menuntut ilmu, jangan kita hanya selesa dengan apa yang kita baca dekat internet. Jangan kita hanya selesa dengan 1-2 orang ustaz yang kita rujuk. Mengaji, tanya lagi, tanya. Walaupun kita nampak ni dalil dia, tapi ada istidlal. Yang tu kita kena teliti. Dan kita kena tahu juga, adakah isu tu adalah isu yang ijma' ataupun isu yang ada khilaf. Kalau kita kata isu semua ni ijma', kita zalim. Sedangkan isu tu ada khilaf, kita kata dia ijma', kita zalim. Dan Allah tempelak orang yang kata apa? Dalam surah apa? Allah Ta'ala tempelak orang yang menyamakan antara seperti orang yang dirasuk oleh syaitan, disampuk oleh syaitan.
yang minal mas, yang disampuk, yang disentuh dan diganggu oleh syaitan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal tersebut berlaku kerana mereka mengatakan bahawasanya apa? Jual beli itu sama seperti riba. Kita kena tadabbur ayat ni. Ayat ni bukan semata-mata orang yang menghalalkan riba lalu dia kata riba itu adalah jual beli. Bukan. Bukan semata-mata itu. Ayat ini juga masuk dalam kategori orang yang apa? Orang yang menuduh jual beli sebagai riba. Hati-hati. Sedangkan Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita bimbang dan kita takut. Kita yang tak faham khilaf dengan ijma' tadi. Kita mengaji tak habislah punca dia. Dan kita hanya berpegang dengan satu pendapat ustaz kita tu je. Kita tak tengok orang lain yang lebih alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang alim tu ada orang yang lagi alim. Yang tu kita kena akuilah. Serahlah kepada bidang dia. Muamalat. Bidang muamalah Islam. Kan adanya baik apa dia taqsid, ada istilah baik bithamanin ajil, adanya bai'us salam, adanya baik taqsid dalam kita kata yang digunakan dalam akad-akad yang digunakan oleh perbankan Islam. Dan mereka ada pakar rujukan mereka. Dan kita kena akuilah. Sebab itu penting menuntut ilmu, kerana bila kita menuntut ilmu, kita tahu kat mana yang boleh kita fleksibel. Jadi akhir sekali kita menganggap bahawasanya orang yang berjual beli dengan mengambil pinjaman bank yang ada Islamik, yang telah ada dia punya penasihat, yang ada dia punya pakar rujuk. Lalu kita menuduh orang-orang ni, kita tuduh semua orang yang buat pinjaman bank ni, kita tuduh semuanya riba. Ini masuk dalam ayat apa? Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Kita kena faham. Ayat ni bukan setakat orang yang halalkan riba, yang jelas-jelas riba, kemudian dia kata ni jual beli. Ayat ni juga tertuju pada orang yang menuduh orang yang melakukan akad jual beli sebagai riba. Hati-hati. Kalau kita rasa pendapat kita rasa tenang hati kita, tak mau ambil pinjaman, silakan. Tapi kita kena raikan bila benda tu still tak ada ijma', ada khilaf di kalangan ulama', kita tak boleh kerah kat situ. Tak boleh anggap benda tu macam orang tu dah lawan ijma'. Sebab itu penting mengaji fiqh. Bahayanya kalau kita tak mengaji fiqh ni, kita duk anggap macam kita seorang yang alim. Dan kita telah keluar daripada manhaj salaf tadi. Manhaj salaf dalam fiqh ni memang fleksibel. Fleksibel. Dalam fiqh ada flexibility dia. Dan itu kita kena tanya. Kalau kita cuba follow ustaz kita yang ajak fiqh, Ustaz Adli, dah ramai lagi. Cuba nampak macam mana orang faqih, orang yang ada fiqh, dia berinteraksi dengan flexibility ni. Dan dia tidak bersikap sembrono dan menghukum orang lain dengan benda yang masih lagi ada ruang. Kalau kita tak mau, kita berpendapat dengan benda tu riba, silakan. Tetapi kita kena tahu dia punya limit. Kita kena tahu batas dia. Boleh tak kita keluarkan orang yang benda yang khilaf tu kita nak kata dia maka riba. Hati-hati. Sama macam bid'ah pun, isu bid'ah. Kan? Kalau kita tak faham mana yang ada khilaf, mana yang ada kesepakatan ulama', itu yang jadi takhabbut. Kita jadi pening. Itu yang jadi apa? Dia kata, solat jarak jauh ni dia tu hukum bid'ah. Dalam situasi macam ni dia kata bid'ah. Itu tanda kita telah tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ni memang Allah Ta'ala jadikan tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa menghukum sebelum kita tahu hakikat sesuatu. Bincang dengan orang yang ada ilmu. Luaskan pembacaan. Jangan terbatas hanya baca dalam internet je. Bacalah artikel yang tahu orang mana buat. Kita pun rujukan kita artikel je pun. Orang lain rujuk kitab. Orang lain rujuk kitab tebal-tebal. Bukan kitab yang terjemah, kitab Arab pula orang lain rujuk.
Kita rujuk Google je, lepas tu kita seronok, oh inilah sahih. Oh inilah pendapat yang paling betul. Padahal kau rujuk apa? Artikel orang entah mana, mangkuk ayun mana tulis. Orang link. Orang buat kajian. Ini dalam isu yang kita kata kita kena fleksibel. So ini benda ni kalau kita terlampau keras dalam bab yang ada ruang dalam syarak ni, dia akan jadi rosak. Wal'iyadzubillah. Wallahul musta'an. Baik. Kadang-kadang bila kita cakap ni, kita tak boleh nak cakap apa dah lah, sebab dia orang dah bina i'tiqad. Mereka dah ada keyakinan. Dah pasal dia dah ada paranoid tu. Oh, tak boleh. Ustaz ni pasal dia dah tolak ustaz aku, tak boleh tahu. Ustaz ni pasal dia dah ni ustaz ni dia ada bau-bau WHO. Dia pula hukum orang. Oh, ustaz ni tengok ni. Dah terpengaruh dengan Illuminati. Dia pula hukum. Dia tak pernah nak hukum isi hati dia sendiri. Dia tak pernah nak muhasabah diri. Dia hanya tengok orang lain. Wallahul musta'an. Baik. Sebab itu yang dimaksudkan dengan melazimi kebenaran dan mengikutinya adalah apa? Melazimi jamaah para sahabat. Iaitulah melazimi kebenaran. Dan walaupun ianya sedikit. Dan walaupun penentangnya ramai. Yang menentang jalan salaf ni ramai. Kenapa? Kerana kebenaran itu, kata Imam Ibn Qayyim, kata Abu Syamah, yang Imam Ibn Qayyim nukilkan perkataannya ini, li'anna al-haqq walladhi kanat alaihi al-jama'atul ula min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa la nadhara ila kathrati ahli al-batil ba'dahu. Kerana al-haq itu adalah apa yang berada bersama dengan jamaah yang pertama. Apa maksud jamaah yang pertama? Iaitulah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita jangan paling sedikit pun kepada ahli batil yang ramai selepas mereka. Isu yang kita nak kena tegas kat mana? Yang kita kena tegas isu usul i'tiqad. Isu apa? Isu manhaj, isu usul i'tiqad. Isu orang yang duk buat bid'ah dalam agama, isu orang yang duk buat syirik. Ini konspirasi ni. Ini konspirasi. Orang yang duk buat syirik itu sebenarnya di hidup dia telah mendatangkan konspirasi dalam agama. Kerana semua konspirasi yang Allah Ta'ala maksudkan di dalam Al-Quran adalah konspirasi untuk meniru manusia kepada kesyirikan. Pasti. Itu. Yang tu kita kena fokus. Kalau nak bergaduh isu tu, akidah, usul i'tiqad. Sebab tu penting kita kena tahu apa benda isu yang kita boleh fleksibel tadi dan apa isu yang kita tak boleh tolerant. Orang nak minta dekat mayat, orang nak minta dekat orang mati, nak minta dekat Nabi, nak minta dekat wali. Ataupun sekarang ni, golongan batiniah makin lama makin menjadi-jadi. Mentafsirkan kononnya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan golongan wahdatul wujud yang meyakini ta'lihul kaun, menuhankan alam. Yang ni yang kita kena lawan. Yang ni yang kita kena tegas. Sebahagian orang Islam yang nak ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani dalam ibadat. Ibadat zikir mereka, nak buat bid'ah, nak menari-nari, nak main muzik dengan zikir. Yang ni kita kena tegas. Kita kena bagi tahu yang ni tak boleh. Kemudian dakwah kita kepada orang Yahudi dan Nasrani, dakwah kita kepada orang kafir. Kita ni sebenarnya tanggungjawab kita berdakwah kepada orang kafir. Bukan kita mengeluarkan kawan-kawan kita, mengeluarkan sahabat-sahabat kita daripada Islam, daripada perkara yang tak jelas tadi. Ini kerja kita. Dia tak salaf, dia bukan sunnah, ini gini keluarlah kau. Pasal apa tak? Saya tak percaya dia punya teori. Pasal tak percaya dia punya pendapat. Sepatutnya kita ni sibuk dengan apa? Berdakwah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Batalkan apa? Teori-teori konspirasi yang jelas-jelas syirik. Teori Darwinism yang masih ada orang pegang lagi. Ramai lagi anak-anak orang Melayu duk percaya lagi dinosaur makhluk pertama. Teori apa lagi? Big Bang lah. Teori-teori yang banyak. Teori yang datang daripada pemikiran dan doktrin atheism. Dan teori-teori yang kufur dan syirik yang jelas-jelas. Yang ni kita kena lawan. Bukan kita duk sibuk dengan teori yang kita pun tak jelas dalam isu kehidupan dunia ni.
Dalam isu kita kata yang yang maksudnya dia tak berkait dengan isu agama. Bukan kita nak kata terpisah daripada agama hidup kita ni. Ya, kita hidup kita dengan agama. Tetapi nak bagi tahu isu tu syarak tak letakkan apa-apa petunjuk melainkan petunjuk yang umum. Yang Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui berkenaan dengan urusan dunia kalian. Isu vaksin ke apa ke. Bukan itu isu yang kita nak jadikan isu. Nabi dan Rasul, dia orang tak bukan itu dia punya apa kita kata isu utama yang dia orang perjuangkan. Isu pertama yang dia orang perjuangkan adalah apa? Tauhid sunnah. Bukannya isu-isu yang tak pasti. Cuba buka Al-Quran sunnah. Ada dia orang bergaduh dengan isu dunia. Isu ubat-ubatan. Nabi, cuba baca hadis-hadis Nabi. Adakah Nabi SAW bila sahabat-sahabat Nabi ni buat apa? Tanqih ataupun talqih apa buatkan apa pengawinan ataupun kita kata bakar kurma, mengkacukkan, iaitulah apa, mengkacukkan antara biji benih kurma. Nabi tak kata ni apa gini. Nabi tak banyak. Nabi tak ulah panjang. Dah kalau itu baik, itu bagi manfaat kepada dunia dia orang. Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Serah, Nabi serah. Simple. Apa kita nak pening? Serahkan sesuatu pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kecuali kalau kita rasa kita semua, kita ahli semua. Itu bahaya. Kita rasa semua kita tahu. A'udzubillahi min dzalik. Itu sombong. Mana ada orang yang boleh tahu semua benda. Even kita yang yang mengajar agama ni pun kita tak berani nak ulas isu yang bukan bidang kita. Isu perubatan kita serah kepada ahli dia. Isu berkenaan dengan pandemik kita serah. Isu vaksin pun kita serah kepada ahli dia. Tak ada isu pun alhamdulillah. Ada dulu anak ingat lagi. Orang disebarkan, dia kata kalau anak ni kalau vaksin dia akan jadi autism, dia akan jadi lemah, dia akan jadi kurang daya ingatan, dia akan malas baca, dia akan gini. Anak kata semua tu bohong. Alhamdulillah. Setakat ini anak 4 orang. 4 vaksin. Anak tak nampak pun ada autism ke, lemah daya ingatan ke, malas ke, tak reti apa ke. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kesihatan. 4 orang anak vaksin. Alhamdulillah makin membesar. Dan tak ada isu pun. Sebab apa? Sebab dulu dia orang duk propaganda. Duk takut-takutkan kita. Ya, waktu kita dulu ada 4 anak pertama, macam itulah. Jangan vaksin, gini. Dihasut kita. Lepas tu anak kedua pun sama. Jangan gini. Nanti dia lemah, nanti gini. Anak katakan semuanya penipu, semuanya bohong. Kan? Bohong. Autism ke apa benda lah, dia kata lemah daya ingatan lah apa. Anak kita cegah je. Alhamdulillah. Kita tahu. Benda tu sebenarnya hanyalah apa? Propaganda. Hanyalah apa? Waham di atas waham. Satu anak cakapkan isu-isu macam ni. Kalau dia tak mau vaksin sekalipun, jangan jadikan isu tu sebagai isu utama. Dan jangan menyusahkan orang lain. Itu saja. Jangan menyusahkan orang lain. Bahkan bahaya kalau kita tengok balik. Anda malas nak ulas isu ni. Tapi nak bagi tahulah. Sebab apa anda cerita tadi? Sebab anda nak bagi tahu betapa bohongnya. Dulu yang kita ditakut-takutkan itu sebenarnya bohong. Baik. Wallahul musta'an. Macam-macam. Dulu kita dengar macam-macam teori konspirasi yang disebar. Tapi kita tak beriman dengan itu. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang provide untuk kita segala-galanya. Allah yang jaga kita. Allah yang suruh kita ambil sebab. Allah, Nabi SAW suruh kita ambil sebab-sebab. Prevention, wiqayah. Prevention is better than cure. Al-wiqayah khairun min al-ilaj. Nabi dah sebut. Walaupun itu bukan hadis, tapi Nabi dah tunjukkan kepada para sahabat. Praktikal.
Nabi SAW pun berubat. Nabi ambil sebab. Nabi suruh sahabat-sahabat ni, bila Nabi SAW nak tunjuk mukjizat dia, nak keluarkan air daripada apa? Daripada jari jemari Nabi yang mulia. Nabi suruh sahabat ambil apa? Ambil bekas air yang ada saki-baki air. Kemudian Nabi letak dalam tu, barulah keluar air. Apa pengajarannya? Nabi nak bagi tahu dekat kita, setiap sesuatu ada sebab. Bila Nabi nak tunjukkan mukjizat dia tu pun, Nabi suruh sahabat ni cari sebab. Sebab dia apa? Sebab air yang sikit tadi tu, bekas yang ada dalam bekas, satu bekas diambil, kemudian Nabi letak dalam tangannya dalam bekas tersebut, lalu akan memancarlah air. Sebab. Nabi didik kita cari sebab. Sebab itu benda-benda macam tu kita kata, kita jangan jadikan isu utama untuk kita bergaduh. Kita ada pandangan kita, bahaskan dengan ilmiah. Okey, sila, tak apa. Bahaskan dengan baik. Ilmiah, bawa bukti. Yang kita rasa macam kita betul ke apa, bincang dengan ilmiah. Tetapi jangan. Tapi anda tengok kebanyakan yang percaya dengan ni, dia orang tak jadi ilmiah dah. Dia orang akan jadi emotional. Dia orang akan, ini, anda dah cerita dulu kan. Sampai tahap dipandang, bila kita cerita anak kita ni vaksin, dipandang macam najis. Kita terasa. Kan, patutnya kita jumpa. Dah orang tu bawa anak dia. Tak payahlah. Jagalah sikit perasaan orang lain. Tapi dia nak menang ke dia? Kita boleh je nak jawab. Tapi kita tahu bahawasanya kita ni bukan semua benda yang kita tahu. Tawaduklah sikit. Tawaduklah sikit. Even kita dah buat, kita dah tulis banyak sekalipun, kita ilmu Allah Ta'ala ni, kita kata tak ada seseorang pun yang boleh mendakwa dia boleh tahu semua, segala-gala, kecuali Allah, kecuali Rasul. Even Rasul pun Allah Ta'ala tegur. Jadi kita kena rendahlah diri sikit. Akuilah akan keilmuan orang lain. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk merujuk kepada ahlinya dalam bidang dia. Likulli maqam maqal. Sebab itu kata para ulama, antaranya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi, atau ata bil gharaibi au bil ajaibi. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi au bil gharaibi. Barang siapa yang bertutur, berkata dalam bidang yang bukan bidang dia, nescaya dia akan mendatangkan benda-benda yang pelik-pelik. Itu kita kena cek balik. Benda yang pelik-pelik. Benda yang mengagumkan. Orang lain tak pernah cakap, dia cakap. Ini kerana apa? Kena kecelaruan dalam proses menuntut ilmu. Itu punca dia. Sebab kita terlampau ikut barat. Kita punya pemikiran tu berorientasikan dengan barat. Kita tak sedar. Kadang-kadang tu kita walaupun kita pakai dah pakai baju Melayu, dah pakai jubah, dah pakai kopiah, dah pakai serban, tapi dia ada lagi tu saki-baki tu. Antaranya apa? Antaranya dengan menganggap bahawasanya semua benda kita boleh capai. Dan semua benda kita tak boleh ambil daripada, kita tak boleh, semua benda kita tak boleh percaya dengan orang. Ini dia antara pemikiran, doktrin yang dipegang oleh orang-orang barat. Semua benda kita kena apa? Sampai tahap semua benda kita kena ragu-ragu. Semua benda, walaupun even pun ada bukti sekali pun, kena ragu-ragu juga. Asal pada setiap sesuatu tu benda yang ragu-ragu. Kena syak dulu. Yalah, nak kenal Tuhan pun kena syak dulu. Macam tu lah, macam ni juga. Bila kita bagi tahu hadis pun dia tak mau percaya. Oh, tak boleh, bukan. Ayat Quran pun tak percaya. Fatwa ulama' lagi lah. Dia main macam tu je, pandang macam tu je. Aku pun ulama' juga, ataupun dia anggap macam dia ulama' juga. Ulama'. Dia bagilah hujah-hujah yang apa? Yang nampak macam Islami. Ulama' tak maksum. Gini. Tapi dia telah merosakkan sistem. Dia telah merosakkan apa? Manhaj, metod. Disiplin ilmu tu rosak. Bila orang yang bukan bidangnya masuk dalam bidang dia. Bukan bidang, masuk pada bidang yang bukan bidang dia. Dia bukan bidang perubatan, kenapa nak cakap pasal perubatan? Bagilah kat orang perubatan. Kau bukan bidang vaksin, bagilah kat orang
vaksin, bidang vaksin. Kau stop, kau cakap bidang yang kau tahu. Engkau ustaz cakaplah agama. Kan? Cakaplah apa yang kita tahu sebatas ilmu kita. Jangan kita over limit, jangan kita melampaui batas. Iyyakum wal ghuluw fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw din. Halakal mutanatti'un Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Celaka orang yang melampau-lampau. Semua benda dia melampau. Wallahu musta'an. Itu puncanya kenapa? Kerana kecelaruan dalam sudut pandang dan dalam disiplin ilmu. Wallahu musta'an. Baik. Benda ni kita kena sebut. Kena sebut. Baik. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan Amr bin Maimun Al-Audi. Kata beliau, "Sahibtu Mu'adhan bil Yaman, fama faraqtuhu hatta waraituhu fi turab Syam. Thumma sahibtu ba'dahu afqahan nas Abdullah bin Mas'ud, fasami'tuhu yaqul, 'Alaikum bil jama'ah, fa inna yadallah 'alal jama'ah. Thumma sami'tuhu yawman min al-ayyam wa huwa yaqul, سيل عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها قلت أو فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإن لها لكم النافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثنا. قال وما ذاك. قلت تأمرني بالجماعة وتحدني عليها ثم تقول صلي الصلاة وحدك وهي الفريضة وصلي مع الجماعة وهي النافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة وما وافق الحق وإن كنت وحدك. Baik. Dalam athar ini disebutkan berkenaan dengan Amr bin Maimun Al-Audi. Dia berkata, saya pernah bersahabat dengan Mu'adh di Yaman, Mu'adh bin Jabal. Saya tidak berpisah darinya sehinggalah saya menguburkan jenazahnya di Syam. Maksudnya sampailah Mu'adh bin Jabal mati di Syam. Amr ibn Maimun Al-Audi, tabi'in. Baik. Saya setelah itu saya bersahabat dengan manusia yang paling faqih, iaitulah Abdullah bin Mas'ud. Saya mendengarnya berkata, hendaklah kalian berjamaah kerana tangan Allah bersama jamaah. Cuba tengok tabi'in. Dia tak membataskan gurunya hanya seorang. Lepas mati seorang guru, maka dia cari guru. Dan dia tak membataskan guru ni pada seorang saja. Seorang individu. Maka dia menuntut ilmu daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu tabi'in. Ini antara manhaj salaf. Sebab itu kita pun sama sebenarnya. Kita nak mengelakkan daripada kecelaruan dalam pendapat dan sebagainya, hendaklah kita mempelbagaikan guru. Jangan kita pegang satu guru tu sampai kita tak nampak dah guru kita punya kekurangan. Semuanya keluar daripada dia macam wahyu. Sampai ada yang taksub. Tak, pelbagai. Guru yang ahli sunnah lah. Baik, itu yang ditunjukkan oleh tabi'in. Baik, kemudian katanya, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaklah kalian berjamaah kerana tangan Allah bersama jamaah. Kemudian saya mendengarnya pada suatu hari berkata, akan diangkat untuk memimpin kalian para wali, para pemimpin yang menunda salat dari waktu-waktunya, yang melewat-lewatkan salat. Maka hendaklah kalian melaksanakan salat tepat pada waktunya, maka salat tersebut adalah faridah wajib. Hendaklah kalian juga melaksanakan salat bersama mereka, maka solat tersebut merupakan nafilah. Yang ini sunnah bagi kalian. Maka saya bertanya, wahai para sahabat Muhammad, aku tidak faham apakah yang kalian katakan kepada kami. Ia balik bertanya, apakah yang tidak kamu faham? Saya berkata, anda memerintahkan dan menganjurkan saya untuk melaksanakan solat jamaah. Kemudian anda mengatakan solatlah seorang diri, dan itu merupakan faridah. Lalu solatlah bersama jamaah, dan itu merupakan nafilah. Ia menjawab, wahai Amr bin Maimun, semula aku menyangkamu sebagai orang yang paling faqih di antara penduduk negeri ini. Tahukah kamu apakah jamaah itu? Aku menjawab, tidak. Ia berkata, sesungguhnya sebahagian besar adalah orang-orang yang meninggalkan jamaah. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau berseorangan diri. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud tegur kefahaman yang tak betul daripada Amr bin Maimun Al-Audi tadi. Amr bin Maimun Al-Audi ni dia faham jamaah ni solat jamaah.
Dia faham jemaah tu solat jemaah. Lalu bila Abdullah bin Mas'ud fatwakan kepada dia, kalau imam atau pemerintah melewatkan solat, maka kamu solatlah dulu pada waktunya. Kalau dia orang ni berlaku pada zaman Bani Umayyah, dia orang apa? Lewatkan solat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud suruh solat dulu. Solat bersendirian dulu. Kemudian solat bersama jemaah balik. Walaupun jemaah tu melewatkan. Anda pernah solat dekat satu masjid ni di Kelantan. Okay, waktu tu maghrib pukul 7.30. Waktu tu maghrib 7.30. Sekarang tu maghrib awal kan. Kemudian anda tunggu punya lama, setengah jam. Pukul 8 baru dia orang solat maghrib. Pelik juga. Jadi kita jadi macam pelik. Mazhab apa kan? Pelik. Anda pernah Saya solat kat Kelantan dulu. Satu macam pondok tak salah. Macam masjid tu ada pondok. Dia solat lambat. Maksudnya maghrib tu setengah jam. Kita pun pelik juga kan. Baik. Nak kata mazhab Hanafi dalam solat asar je kan. Dia beza waktu dia, maghrib sama je. Allahu'alam. Baik. Jadi nak bagi tahu, Amr bin Maimun tadi disangka jamaah tu maksud dia solat jamaah. Bukanlah jamaah yang dimaksudkan oleh para salaf yang kita kata alaikum bil jamaah tu solat jamaah yang kita faham. Maksud jamaah ni apa yang menepati kebenaran. Yang ni orang salah faham sekarang ni. Ni bagus ni. Hadis asar ni bagus. Yang ni orang salah faham sekarang ni. Apa salah faham yang berlaku? Dia orang ingat bila kerajaan kata solat di masjid ni ada SOP dia, kemudian dihadkan jemaah dia pada 6 orang ke contoh. Kemudian tak bukan semua orang boleh pergi sembahyang masjid. Imam dengan makmum yang AJK yang terdekat saja. Kemudian dia orang berkata ni dah lawan jamaah, ini adalah gini, ini adalah keluar daripada jamaah, ini dah terkeluar daripada jamaah, gini, dia orang marah. Ni macam tadi, macam Amr bin Maimun tadi. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud kata apa? Al-haq jamaah itu apa yang menepati kebenaran. Bukan maksudnya kita kena faham solat jamaah tu. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam situasi kita sekarang, pandemik. Dah maksudnya pihak pemerintah letakkan syarat untuk solat jemaah tu. Dihadkan jamaah. Kita ikutlah. Dah tak boleh datang solat kat rumah. Bahkan sebahagian masyarakat menjelaskan bahawasanya kalau ada kita ada simptom tak sihat dan sebagainya, batuk ke bersin ke, solat kat rumah. Kerana keadaan sekarang ni masih lagi pandemik. Dan itu kita kata orang yang tak solat di masjid kerana dia nak jaga nyawa orang lain, itulah jamaah. Itu kita kena faham. Bukan, bukan solat jemaah itulah solat jemaah. Kita kena solat rapat-rapat juga walaupun pandemik. Jangan takut Allah aje. Ini salah faham. Sebab apa? Sebab kesepakatan yang ada di kalangan ulama di setiap tempat. Dah keluar dah fatwa. Bukannya calang-calang, fatwa ulama-ulama Masjidil Haram, ulama Hay'ah Kibar Ulama. Bukan satu negara, bukan di Saudi saja, di Mesir, di Malaysia, di Indonesia, asatizah. Bukan seorang-seorang dia orang keluar fatwa. Hormatlah. Jangan kita rasa kita cerdik dah. Jangan kita rasa macam kita seorang je nak solat jemaah. Orang lain semua pakat tak mau solat jemaah. Jangan. Kalau ada kekurangan, kita jelaskan. Macam ustaz-ustaz kita tegur kan, dah bila SOP tu patutnya 1 meter, dia jadi 2-3 meter. Tak kenalah. Tu pun kita kena tegur lah. Tapi tegur dengan cara yang baik. Bukannya kita maki pemerintah, maki menteri agama. Kan? Ni sampai maki, sampai bukan cakap maki menteri agama. Mereka tuduh menteri agama ni ejen dajjal pula. Na'udzubillahi min dzalik. Mana pergi akhlak? Tuduh orang tu, tuduh apa pengarah kesihatan dajjal. Tuduh menteri agama dajjal, tuduh orang ni dajjal. Mana pergi akhlak? Kalau tak setuju sekalipun, tunjuk akhlak yang baik. Sebab tu kalau kita tengok balik, tak faham tentang konsep jamaah tadi. Sebab tu kita kata, kalau dah berlaku pandemik tu,
Dah memang tak boleh nak kita kata kalau diizinkan juga solat jemaah, maka dia akan menambahkan lagi membesarkan lagi kebaran kalian ataupun risiko untuk orang lain kena jangkitan yang sama macam yang berlaku pada kluster jemaah tabligh dulu. Maka benda itulah yang dibimbangi. Sebab kita tak boleh kontrol. Sebab bila kita pergi masjid ni, dia susah sikit. Masjid ni pasal masjid. Dia tempat ibadat. Bila kita datang, kita dah solat dekat masjid. Kan, kita lepas solat tu, kita nak jumpa dengan jemaah-jemaah. Kita akan bersalam, kita akan bersembang. Dia susah. Dia lain dengan macam tempat kita kata shopping kompleks, shopping mall. Shopping mall, kita nak pergi beli barang je. Bukan kita nak pergi lepak, kita nak pergi sembang-sembang. Pergi beli barang. Lepas tu balik. Dia beza dengan masjid. Masjid orang nak pergi masjid ni nak beribadat, lepas tu dia nak bersosial. Masjid sebagai tempat sosial. Jadi kenalah bila fatwa-fatwa Arab Saudi, fatwa Mesir, fatwa Jordan, fatwa semua seluruh dunia Islam, fatwa benda yang sama. Janganlah kita buat macam tak nampak langsung benda tu. Kita buat bijak pula. Oh, kita kata ni semua dajjal. Masjidil Haram, cuba tengok. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nabi SAW bagi tahu tak akan masuk dajjal. Takkanlah Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi yang Allah Taala jaga masuk dajjal boleh kontrol dia orang punya SOP. Fikirlah sikit. Ini puncanya kenapa? Kerana dah percaya dengan konspirasi Yahudi tadi. Yahudi yang dah masuk dalam dia. Masuk dalam dia doktrin macam doktrin mesianik, doktrin kiamat ni dah nak dekat. Maksudnya yang nak dekat tu maksudnya kiamat ni dah boleh maksudnya dipredik bila. Ini Yahudi punya style. Yahudi saja yang kata umur dunia ni 6,000 tahun. Sebab tu dia orang takut. Sebab tu dia orang bukan takut macam kita lah, dia orang pun buat juga berusaha. Ya, kiamat Allah kata inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kiamat ni akan datang. Allah akan datangkan kiamat. Dan kiamat ni dekat. Iqtarabatis sa'ah. Allah kata iqtarabatis sa'ah. Dekat kiamat ni. Tapi bukan suruh kita suruh kita pergi tafsirkan benda-benda yang tak ada kena mengena dengan tanda kiamat. Semua kita pergi semua, kita borong, kita kata ni semua tanda kiamat, Dajjal dah nak keluar. Bahkan dah kata Dajjal dah keluar dah. Dajjal apa? Dajjal WHO. Ini orang yang paling dusta sekali. Orang yang berdusta atas nama agama. Orang yang berdusta atas nama agama. Fawailun lil mukadzibin. Fawailun lil mukadzibin Allah kata. Ini Allah kata apa? Kulli affakin athim. Allah Ta'ala cela orang yang banyak berdusta, banyak dosa. Orang yang paling banyak melakukan pendustaan, dosa ini adalah orang yang mengguna nama agama untuk tujuan tertentu. Mentafsirkan benda-benda isu-isu semasa ni lalu meletakkan nama agama. Ini kononnya Dajjal semua. Ini adalah orang yang dusta. Yang Nabi bagi tahu Dajjal yang dah ada, Dajjal yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Dajjal yang menyebarkan benda-benda agama yang tak pernah orang-orang Islam terdahulu dengar. Itu Dajjal. Ada pun isu yang kita pun tak pasti. Tak payahlah kita nak kata orang Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Ana rasa cukup setakat itu. Baik, kita akan tengok kalau ada soalan. Baik. Faham Ustaz, sama jawapannya dengan memakai mask ketika sedang solat mematuhi SOP. Ya. Bila dah kita kata kita kena faham SOP yang ditetapkan itu adakah berdasarkan waham semata-mata. Kita dapati SOP yang diletakkan itu antaranya adalah ketika solat memakai mask. Memang betul. Sebab baru-baru ni satu makmal tak salah di China, dia buat dalam bentuk gambaran virtual 3D. Memang kalau tidak menutup mulut ini, kebarangkalian untuk menyebarkan virus itu lebih besar. Sebab itu bila ditutup mulut, maka risiko ataupun risiko untuk menyebarkan disebarkan virus itu akan dikurangkan, akan diminimumkan. Jadi sebab itu kita kata kenapa ulama
pun setuju solat di masjid memakai mask. So tak ada ulama-ulama fatwa yang kita tengok Hay'ah Kibar Ulama, kemudian ulama-ulama yang besar ni, bukan ustaz-ustaz yang kita pun tengok entah apa-apa yang kat YouTube ni duduk meramal masa depan, duduk meramal kiamat. Bukan, itu dukun. Itu kahin, dukun pawang. Yang duk sikit-sikit duk cerita Mahdi dah keluar. Dajjal dah keluar, duk bagi orang takut. Tak keluar-keluar pun. Tipu je kan. Kadang-kadang menipu. Kadang-kadang kita tengok balik ada seorang hamba Allah ni, dia share dekat anak. Dia kata, "Ustaz, betul ke ustaz ni, ustaz apa tu kat Indonesia tu, dia keluar video, dia kata tak boleh ikut SOP ni, kita takutkan Allah saja." Jangan. Orang macam ni lah yang merosakkan. Orang macam ni lah yang menambahkan lagi penyakit. Dan ni kita tak ikut. Sebab tu kita nak ikut fatwa-fatwa ulama yang betul-betul alim. Tengok fatwa ulama Hay'ah Kibar Ulama di Saudi. Kemudian fatwa ulama-ulama dalam di dunia Islam yang lain. Semua sepakat. Tak ada mereka kata benda tu tak boleh ke. Mereka kata dah darurat dalam keadaan yang berhajat. Pakailah mas. Kan? Sebab dah terbukti benda tu dapat mengurangkan dari sudut penjarakan fizikal. Pun ada dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dah tunjuk dah. Kalau ada seorang tu kena penyakit, jarakkan diri 1 meter. Lebih kurang. Lebih kurang. Sama. Maksudnya sahabat pun dia dah Umar pun dah praktikkan dah penjarakan sosial ni. Dah ada lama dah. Islam dalam sumber kita dah ada. Kenapa kita nak kata benda ni dajjal? Kalau macam tu Umar dajjal lah. Siapa berani kata Umar dajjal? SOP dajjal ke apa? Ini agama Islam. La darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tak boleh memudaratkan orang lain. Ini hadis yang semua orang hafal. Kan? Siapa yang meremehkan hadis ni, dia rasa macam hadis ni terlampau pendek. Tapi ingatlah, hadis yang pendek ni kalau orang berpegang, faham, mengamalkan, akan bagi keberkatan. La darara wa la dirar. Semua orang hafal kan? Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Tak boleh memudaratkan orang lain. Tutuplah, pakailah. Ikutlah SOP. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Bila orang yang tak ikut SOP ni, dia mementingkan diri sendiri. Sama ada dia suka atau tak, dia mementingkan diri sendiri. Itu terbukti. Wallahul musta'an. Baik. Orang macam mana dikatakan mujtahid? Pasal sekarang macam-macam kelakuan manusia. Mujtahid adalah orang yang apa? Yang ada ilmu tentang syariat. Orang yang ada ilmu tentang syariat. Orang yang faham bahasa Arab. Orang yang boleh mengistimbat hukum-hukum syarak daripada Al-Quran dan Sunnah melalui kaedah-kaedah usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah. Dan ulama-ulama itu ada. Bukan tak ada. Jangan kita nampak macam semua orang ni semua tak ada ulama dah. Itu puncanya kerana kita pandang negatif pada semua orang. Dan itu sebenarnya kesan, efek daripada kita terlampau percaya dengan konspirasi tadi. Sebab semua benda kita jadi paranoid. Tak percaya dengan semua orang dah. Islam tak ajar kita macam tu. Walaupun kita nampak ada ustaz-ustaz yang menyeleweng, ada ustaz-ustaz ahli bid'ah, ada ustaz-ustaz yang dukun tadi, paranormal, yang duduk meramal masa depan, yang duduk meramal kiamat, duduk meramal Imam Mahdi, bla 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 bla, pun ramai. Memang kita tak nafikan ramai ahli bid'ah wal ahwa, tetapi janganlah sampai kita generalize kan, sampai tak ada langsung ulama. Sampai kita menafikan keilmuan orang yang memang Allah Ta'ala bagi ilmu. Ulama kita, majlis fatwa, mufti. Ya, dia orang ada kekurangan. Mana ada manusia yang masuk? Sebab tu anak kena sebut, kita kena faham apa benda yang kita kena faham. Ada isu yang kita boleh khilaf, ada isu yang kita kena fleksibel, ada isu yang kita kena tegas. Bukan semua benda yang kita tengok ni semua benda kita jadikan bid'ah. Bukan semua benda kita jadikan syirik. Bukan semua benda kita jadikan kekufuran. Sebab tu kena mengaji, kena menuntut ilmu. Nabi SAW simple je Nabi kata,
Nabi suruh kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah ajar. Tanya. Menuntut ilmu. Sebab itu mujtahid adalah orang yang ada ilmu. Ada ilmu berkenaan dengan syariat. Macam-macam kelakuan manusia, kita tak diperintahkan untuk sibuk dengan kelakuan manusia. Kita diperintahkan untuk ikut ulama-ulama yang mereka mengikut kebenaran, yang mengikut. Tapi pasal dah konspirasi kata semua ulama tak betul, susahlah. Itu yang jadi susah. Macam mana kita nak cakap? Anda yang cakap ni pun tak betul. Macam mana dia nak terima? Ustaz, tak boleh pakai. Dia awal-awal lah. Sebab tu Nabi bagi tahu, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tapi itu pun ditakwil juga. Dia kata kebenaran ni apa? Kebenaran ni teori konspirasi yang dia pegang. Siapa suruh? Susahlah. Kebenaran ni apa yang Al-Quran dan Sunnah tunjuk. Bukan teori konspirasi. Bukan apa yang kita sangka. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu. Semoga Allah SWT memberkati kita. Jagalah kita punya iman di saat-saat kita masih lagi pandemik ini, masih merebak. Berdoalah kepada Allah SWT. Patuhilah arahan, jagalah penjarakan fizikal, patuhilah arahan pihak berkuasa. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Doakan kebaikan bagi orang yang dah ditimpa yang positif. Kita pun tak tahu bila Allah Ta'ala akan uji. Kita bersemangat bila kita nak cakap benda semua, isu kita semangat, kita nak bincang isu ni, kita nak cakap benda ni, kita nak kata, nak ulas benda ni semua. Tapi ingatlah, ini ujian. Fitnah, ujian. Allah Ta'ala nak uji kita. Adakah kita kembali kepada Allah ataupun kita terus sombong? Terus kita nak salahkan orang lain. Terus kita nak menganggap semua orang lain tak betul. Ataupun kita nak kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itulah sebenarnya tadarru'. Bermunajat kepada Allah. Sibukkan diri dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan benda yang kita tak pasti. Sibukkan diri dengan ilmu. Ni ada yang sampai tahap serang, attack ustaz. Yang anda cakap tu terang. Berdebat dengan ustaz dengan tak ada akhlaknya. Buat fitnah pula dekat ustaz. Dengan orang yang kita tak setuju. Ini berlaku. Menyebabkan apa? Tak ada akhlak. Sedangkan kita ni dalam situasi yang gentir. Genting kita kata. Getir. Dalam situasi yang kita pun tak tahu tatah COVID-19 tu akan kena kita. Dan kita pun tak tahu bila Allah akan mati yang kita. Sebab tu hati-hatilah. Pastikan kita mati dalam ketaatan, bukan mati dalam keadaan kesombongan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.